tiga penenggelaman yang bakal berlaku ini sangat besar dan sangat menyeluruh dan akan berlaku di pelbagai belahan bumi, di bahagian timur, barat dan juga semenanjung Arab. Kalau timur kita juga termasuk gitu ya, daerah kita ya. Nanti timur, semenanjung Arab juga langsung tiga-tiganya tenggelam gitu, baru dia kiamat gitu. Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini. Terima kasih telah berdonasi dan menjadi member di channel ini. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indoreact TV. Oke teman-teman semua, kita masih lanjutkan melihat ceramah Ustadz ya. Kali ini kita lihat ceramah Ustadz Badrisa Alauddin lagi. Jadi ini ada videonya yang sudah lama juga ini guys, 2 tahun yang lalu ya, waktu zaman COVID ini videonya. Tapi keren kayaknya ini guys. Dan tajuknya bagus banget ini. Pasti banyak yang menarik di dalam ceramahnya ini guys. Ini dia ya, keturunan Turk dan 3 gempa. Wah, ini siri 31 tanda-tanda kiamat. Ini tanda-tanda kiamat yang dari sambungan aku reaction kemarin kayaknya guys ya. Nah ini mantap ini kayaknya, dari judulnya aja sudah mantap ini guys. Dan ini videonya juga panjang ini ya, 1 jam. Jadi jangan di skip ya guys ya videonya, supaya kita nggak salah paham. Dan jangan lupa juga subscribe channelnya Ustadz Badrisa Alauddin Official ini guys. Support terus Ustadz Badrisa. Dan kayaknya langsung aja kita tengok ya ceramah Ustadz yang satu ini. Yuk. Indoreact. Baik, hari ini kita sambung balik kita punya bab tanda-tanda kiamat dan kita pakai sebuah kitab terjemahan daripada tesis Dr. Yusuf Ibnu Abdullah Ibnu Yusuf Al-Wabil yang membuat tesis berkaitan Asyratus Sa'ah, dan beliau telah kumpulkan ada 57 hadis berkaitan tanda kiamat kecil, dan ada 8 hadis tanda kiamat besar, dan ada 5 tanda terakhir sebelum berlakunya kiamat. Dan pada kesempatan minggu lalu, yang kemarin kita sudah lihat April, kita sempat bahaskan perkara pada muka surat 297, dalil dinding penghalang tersebut belum dihancurkan. Nah, ini belum kita sempat bincangkan pada kesempatan yang lalu tentang Ya'juj dan Ma'juj, yang mana mereka ni telah di PKP diperketatkan ataupun enhance MCO oleh Zulkarnain, hasil daripada permohonan sekelompok kaum. Mereka tengok Ya'juj Ma'juj ni mengganas sangat, jadi mereka minta supaya Sultan atau Raja ketika Zulkarnain tolong buat PKP diperketatkan untuk Ya'juj Ma'juj ini. Dan permohonan itu direkodkan dalam Quran. Qalu ya dzal qarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Penduduk di kampung itu mengatakan, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj ini buat kerosakan di muka bumi. Dia banyak buat kerosakan. Bangkali dia pengotor, suka ludah sana sini. Agaknya lah dia banyak buat kerja-kerja tak senonoh. Suka ludah sana sini. Bolehkah kami bayar pada Tuan untuk Tuan buatkan dinding penghalang antara kami dengan mereka? Mana kalau sekarang ni kawat besi lah, pusingkan askar jaga dan macam-macam lagi. Qala ma makkinni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Maka Zulkarnain pun bertitah, tak payah upahlah pada saya, kata dia. Apa yang Allah beri pada saya lebih baik daripada upah yang kamu nak beri, tapi bantulah saya dengan manpower, kekuatan manusia dan peralatan, supaya kita sama-sama binakan satu dinding penghalang antara kamu dengan mereka. Itu ada dalam surah Al-Kahfi ayat 94-95. Maka Ya'juj Ma'juj telah dibinakan penghalang kerana mereka ni banyak buat kerosakan. Tapi nasib baiklah ketika itu Ya'juj Ma'juj ni dia tak ada pakai kad UNHCR. Kalau pakai UNHCR, nescaya ramailah NGO akan kecam Zulkarnain sebab tak beri kemanusiaan. Tapi dia mendatangkan kerosakan, buatkan satu dinding. Tapi lah Ya'juj Ma'juj ini dia engkar kepada perintah PKP, tetap berusaha nak keluar, langgar larangan-larangan dan peraturan. Nabi SAW sendiri mencatatkan, yahfurunahu kulla yaumin. Mereka ni dah dibuat dinding, tapi dia tebuknya dinding tu tiap-tiap hari dia korek.
Hari-hari katanya sudah berlubang segini ya, setelur sudah bisa tengok dari dalam dinding itu. Hatta idza kadu yahriqunahu qala allazi alaihim irji'u fasatahriqunahu ghadah. Maka dia punya ketua dia akan mengatakan, tak siap tak apa, balik esok kita korek lagi lubang dinding. Itulah kerja mereka. Tiap hari dikorek. Hari kata Nabi. Qala fayu'iduhu Allahu ka'amsali ma kana hatta idza balagha muddatahum wa arada Allahu an yab'athahum 'ala nas qala alladhi 'alaihim irji'u fasatahriqunahu ghadan insyaallah wastathna. Nabi cerita Allah Ta'ala lebih berkuasa. Dia tebuk hari ni, dia balik. Tutup Allah lagi. cantumkan balik dinding itu. Esok datang, dia korek lagi. Tutup balik lagi. Allah cantumkan lagi. Sehinggalah sampai masa yang Allah kehendaki, maka Allah akan menjadikan dinding atau tembok itu hancur, rosak ataupun runtuh. Dan ketika itu mereka akan keluar berjumpa kepada manusia. Dan hadis ni kita dah bincangkan pada kesempatan yang lalu. Okey. Cuma ramai di kalangan pecinta ilmu kita yang terlalu obses dengan cerita Zulkarnain ini, mengkaji daripada sudut-sudut yang pelbagai. Dia begini, tidak mustahak kita kenal siapa dia. Sebab pelajaran terbesar Zulkarnain ni kepada kita adalah beliau membina tembok, tetapi dia tidak pernah meletakkan harapan pun kepada tembok itu. Tetapi Zulkarnain dia meletakkan harapan dan pergantungannya hanya kepada Allah. Allah rekodkan dalam surah Al-Kahfi ayat 98, qala hadza rahmatum min rabbi. Karena banyak juga yang ustaz-ustaz atau ulama-ulama yang berspekulasi ya, yang mencari, yang mengkaji tentang dinding Ya'juj dan Ma'juj ini. Ada yang bilang sudah keluar, ada yang bilang belum keluar gitu ya. Terus lokasinya juga ada yang bilang di sana, ada yang bilang di sini. Banyak masih kajiannya. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Kata Zulkarnain, dinding ini adalah rahmat dan kasih sayang daripada Tuhanku. Tapi kalau janji Tuhanku sudah datang, dia boleh hancur luluhkan dinding ini. Dan ingatlah, janji Tuhanku adalah benar. Surah Al-Kahfi ayat 98. Artinya kita kalau nak lakukan sesuatu ikhtiar, janganlah meletakkan pada benda yang diikhtiarkan. Tapi harapan, doa kita adalah kepada pemilik, iaitu Allah. Pesannya seperti itu. Allah yang boleh membantu kita. We do the best, let God do the rest. Buat saja yang terbaik, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara, dalam kesempatan yang lepas, muka surat 298, kita sudah pun membincangkan pendapat daripada Al-Qurtubi mengenai 22 puak Ya'juj Ma'juj yang telah di PKP-kan Kita atau belum tengok nih dikurungkan guys ya, dalam yang Wall of Zulkarnain. Yang ceramah Ustadz yang tentang Ya'juj dan Ma'juj, nanti kita sambung tengok ceramah Ustadz yang tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Kayaknya menarik juga nih guys. The Wall of Alexander orang panggil, dinding Zulkarnain. Dinding Zulkarnain. Tetapi kata Al-Qurtubi, kita dah bincangkan pertemuan lalu, daripada 22 puak, satu puak dia terlepas. Nama puak ni kata Qurtubi Turk. Jadi Turk ini kata Imam Al-Qurtubi adalah Ya'juj Ma'juj yang dah terlepas. Ataupun pada pandangan dia juga, kalau dia bukannya Ya'juj Ma'juj yang terlepas, dia juga adalah peneroka awal, pioneer yang menjadi punca Ya'juj Ma'juj yang lain akan mengikut. Dan ini kita bahaskan sedikit. Sebelum itu muka surat 297, Genghis Khan gitu ya. Genghis Khan itu kan keturunan Turk juga kan ya. Kayak keturunan Ya'juj dan Ma'juj juga. Kita bahaskan pandangan dari Said Qutb rahimahullah yang berpandangan Ya'juj Ma'juj ini adalah geng Tartar daripada Empire Mongol. Kita dah ceritakan mereka buat banyak kerosakan di muka bumi. Tapi kita sambung pagi ini cerita balik tentang apa yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi tentang Turk. Dia telah menyatakan Turk ini kita adalah pertama Turk, keturunan Yafith bin Nuh
Ya. Dan kita dah pun membahaskan siapakah Yafith bin Nuh. Pertemuan lepas kita sempat bahaskan dia adalah keturunan daripada anak-anak Kanturah ini adalah seorang hamba wanita yang menjadi milik kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Daripada Kanturah inilah telah melahirkan anak-anak yang merupakan nenek moyang kepada bangsa Cina dan Turk. Dia dicatatkan selepas daripada kematian Siti Sarah, Nabi Ibrahim dia kahwin dengan Kanturah ataupun Keturah. Bagi kita dalam eskatologi Islam, kita tak berapa kenal sangat dengan Keturah ini ataupun Kanturah ini. Tapi dalam Genesis chapter 25 verse 1 sampai 2 King James Version ada dicatatkan, again Abraham took a wife and her name was Keturah, and she bare him Zimran and Jokshan and Medan and Midian and Ishbak and Shuah. Dia ada cerita tentang anak-anak Keturah ini. Adalah khilaf di kalangan orang Kristian tentang status sama ada Keturah ini isteri ataupun concubine, hambanya. Dalam Genesis ada pandangan, dalam Chronicles ada pandangan, di kalangan cendekiawan Yahudi pun ada pandangan. Tapi yang mustahak, kita tak ada benda ni, pengajian tentang Keturah ini. Dalam eskatologi agama lain ada. Dan mereka dapat 6 orang anak laki-laki, Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak dan Shuah. Dan anak-anak Keturah inilah menjadi ketua puak-puak di selatan dan di timur Kanaan. Dan bagi orang yang minat sejarah Melayu, dia kaitkan pula Keturah ini adalah asal-usul anak-anaknya itulah menjadi nenek moyang kepada orang Melayu. Ini panjang pula ceritanya lah. Banyak pula teori-teori yang mengaitkan pergi sana, pergi ke sini. Maknanya orang Melayu ni nak mengatakan dia keturunan Nabi Ibrahim jugalah. Nak mengatakan begitu. Tapi perkenaan tentang Ya'juj Ma'juj ini adalah daripada keturunan bangsa-bangsa Israel, Yahudi, Khazar. Memang ada satu teori bahawa Ya'juj Ma'juj ini adalah asal daripada bangsa Khazar, iaitu 95% daripada golongan bangsa Yahudi yang kita kenal hari ini. Ceritanya begini, pada abad yang ke-6 Masihi, keturunan Ya'juj Ma'juj ini dia bercampur dengan pelbagai suku di sekitar pegunungan Caucasus, termasuklah bangsa Hun yang berpindah daripada China Utara sekitar tahun 150 Masihi. Jadi campuran pelbagai suku keturunan Ya'juj Ma'juj ini telah membentuk satu dinasti baru pada abad yang ke-7 yang dikenali sebagai Khazar. Jadi golongan Yahudi Khazar yang disebut juga Yahudi Ashkenazi adalah keturunan Yahudi Eropah. Dan mereka bukan keturunan 12 Bani Israel itu Yahudi Khazar itu ya. Keturunan Eropah itu campuran Yahudinya. Bukanlah golongan Yahudi asal yang original daripada keturunan Bani Israel, keturunan Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dia sejarah begini. Selama ni kita kenal ada 12 suku bangsa Yahudi yang berasal daripada keturunan Nabi Ya'qub di Israel. Dulu Nabi Ya'qub dia bagi-bagikan tanah Kanaan ataupun Palestin kepada 12 orang anak-anaknya, Reuben, Simeon, Lewi, Judah, Gad, Asher, Dan, Naftali, Isachar, Zebulun, Joseph, Benyamin. Tapi Lewi dan juga Joseph ataupun Nabi Yusuf dia tak terima pembahagian tanah. Levi dia pegang jawatan pendeta. Jadi pendeta ni dia tidak berhak untuk memiliki tanah. Dan Joseph tu sebab dia pemimpin lah. Maka bahagian untuk Joseph ataupun Nabi Yusuf diwariskan kepada anak-anak mereka, iaitu Manasseh dan Ephraim. Jadi 12 orang yang mendapat bahagian tanah Palestin, Reuben, Simeon, Judah, Gad, Asher, Dan, Naftali, Isachar, Zebulun, Manasseh, Ephraim dan Benjamin atau Bunyamin. Semua 12 keturunan daripada Nabi Ya'qub inilah yang dikenali sebagai 12 suku Israel, dan menjadi nenek moyang kepada bangsa Yahudi. Dan diceritakan ketika Palestin diserang oleh bangsa Assyria,
kononnya hanya 2 suku Judah dan Benjamin yang bertahan semasa serangan itu. 10 suku yang lain, Reuben, Simeon dan lain-lain, hilang tanpa dikesan. The lost tribes. Tak tahu di mana kedudukan mereka. Dan pada masa penjajahan Empire Rome di Palestin, sebahagian besar daripada bangsa Yahudi yang ada baki ketika itu berdiaspora. Mereka berhijrahlah, berpindah ke pelbagai belahan tempat di dunia, terutamanya di Eropah. Sebelum akhirnya mereka balik semula ke Palestin. Jadi bangsa Yahudi itu sendiri kita bahagi pada 2 kelompok yang besar. Kelompok yang asal daripada Rusia dan juga Eropah Timur yang kita panggil Ashkenazim. Sementara yang berasal daripada Spanyol itu kita panggil Sephardim. Ada juga beberapa kelompok kecil yang berasal daripada Timur Tengah disebut Mizrahim. Tapi daripada seluruh kelompok-kelompok Yahudi yang ada pada masa ini, lebih daripada 90% didominasi oleh Ashkenazim, asal daripada Rusia dan juga Eropah Timur. Jadi premis itu ada bahawa Ya'juj Ma'juj ini adalah daripada cucu cicit keturunan daripada anak-anak Pantura, ataupun daripada keturunan Turk. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuan Kitab mengatakan bangsa Turk ini adalah keturunan Tubba. Siapa Tubba? Dalam Al-Quran ada menyebutkan tentang Tubba ini dalam surah Qaf ayat 14. Siapa tu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ashabul aikati wa qaumut Tubba kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id. Dan juga penduduk Aikah serta kaum Tubba, tiap-tiap kaum itu telah mendustakan nabi-nabi yang diutuskan pada mereka, lalu mereka ditimpa azab yang telah dijanjikan. Ahum khairun am qaum tubba'in walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Mengapa mereka masih berdegil dalam kekufurannya? Adakah mereka lebih kekuatannya atau kehandalannya, atau kaum Tuba dan orang-orang yang terdahulu dari mereka? Orang-orang itu semuanya kami telah binasakan kerana sesungguhnya mereka adalah orang berdosa. Surah Ad-Dukhan ayat 37. Saudara, Tuba ini istilah jawatan pemerintah. Mereka ni dulu berpusat di Yaman tahun 1200 sebelum Masihi. Ada satu cerita lisan di tanah Arab. Cerita ni dengar orang ceramah di Mesir dulu. Dia ceritakan keturunan awal Tubba ini, dia pernah cuba serang Mekah dan dia nak runtuhkan Kaabah. Masa tu lepas daripada zaman Nabi Ibrahim AS. Jadi rombongan itu dipimpin oleh raja dia dan diikuti oleh dia punya menteri nama Amarishah. Dekat nak sampai dengan Mekah, diceritakan Raja Tubba ini jatuh sakit, gering, dia pening kepala, sampai pening tu sampai keluar cecair daripada hidung dan mata. Sinus ke apa dia tak tahu, tapi sampai keluar cecair. Datang seorang pengikut ajaran Nabi Ibrahim, dia pun beri pendapat, ampun tuanku kalau nak elok, baik sembah Allah, nanti semua masalah selesai. Jadi raja ni agaknya dia kata ikhtiarlah, cubalah tengok macam mana. Akhirnya dia setuju untuk nak menyembah Allah, dan dia sembuh pula daripada sakit dia. Disebabkan rasa bersyukur, dia jaga kebajikan semua orang-orang di Mekah. Dia duduk di Mekah. Kemudian dia pindah pula ke Yathrib. Yathrib itu nama lama Madinah Al-Munawwarah. Pergi pula Yathrib ke namanya dulu. Sampai di Madinah dengar pula ada orang bercerita, di Yathrib ada orang cerita nanti akan datang satu Nabi akhir zaman. Dia jadi berminat pula nak menunggu. Jadi dia pun tunggulah Nabi akhir zaman. Jadi 400 orang pengikut dia pun samalah, tunggulah juga. Tunggu tak tiba-tiba. Tunggu tak tiba-tiba. Akhirnya dia tulis satu buku macam diary lah, berkenaan keyakinan dia kepada Nabi akhir zaman. Dia menanti, dia tulis lah macam catatan dia hari-hari.
dan buku itu disil dengan emas, bertatahkan emas. Akhirnya Raja Tubak ni, dia dah lama sangat menunggu. Ialah zaman Nabi Ibrahim ditunggu dah. Nabi kita bawah lagi. Akhirnya dia keluar daripada Yathrib, berangkat pergi ke India. Dan dia dikatakan mangkat di India. Ke India? Yang jadi cerita sedapnya, buku bertatah emas ini akhirnya bertukar tangan. Bertukar dari satu generasi ke satu generasi. Ialah buku dah lama, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilah, Ilasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa ribu tahun buku tu pindah tangan. Tapi akhirnya buku tu sampai juga ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada ceritanya. Ini kerajaan Tubak namanya. Mereka dikatakan juga adalah sebagai keturunan Turk ini ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, keturunan Afridun bin Sam ataupun Syam bin Nuh. Syam. Afridun ni raja. Dia raja yang begitu hebat, memerintah Iran hampir 500 tahun. Kisahnya ada dicatatkan dalam The Shahnameh of Ferdowsi. Tapi kalau kita baca lebih banyak legenda lah berbanding dengan fakta-fakta. Tapi ada satu kajian yang dibuat oleh Dr. Ron Sela. Dia ni Assistant Professor di Central Eurasian Studies di Indiana State University. Dia bentang dalam satu seminar anjuran Center for Research on Ancient Chinese History di Peking University. Dia buat satu kajian bertajuk The Myth of Origins of the Turks and Their Complete Reconfiguration Under Muslim Rule. Kata dia, puak Turk ini anak cucu kepada Tur bin Faridun ataupun Afridun bin Sam bin Nuh. Jadi anak-anak Afridun ini telah bertebaran di beberapa lokasi. Salm telah pergi ke Rom dan dia kahwin dengan Arezu. Tur pergi ke Turkistan, dia kahwin dengan Mah. Dan Iraj telah pergi ke India dan juga Iran dan dia berkahwin dengan Sahi. Apa ciri-ciri puak Turk ini? Dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis dan juga Syarah An-Nawawi li Sahih Muslim disebutkan bahawa ciri puak Turk ini adalah pipi mereka yang lebar dan agak menonjol. Pipi lebar kan nak sebut menonjol. macam muka Jolo kan macam politik sangat. Kita sebut macam muka Oppa Gangnam Style lah, jenis muka lebar begitu, macam perisai yang dilapikkan dengan kulit. Ya. Pada zaman Muawiyah, ni zaman Bani Umayyah dulu ya, orang Islam dia pernah berperang dengan puak-puak Turk ini. Dalam Fathul Bari ada dicatatkan, Abu Ya'la meriwayatkan daripada Muawiyah bin Khudaish radhiyallahu an, kata dia, aku pernah bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika datang kepadanya surat makluman bahawa akan berlaku peperangan dengan bangsa Turk, dan orang Islam ketika itu dah pun berjaya. Ramai orang Turk telah terkorban dan harta mereka telah dirampas. Tiba-tiba Muawiyah ketika mendengar, dia marah. Kemudian dia tulis satu surat. Kata dia, aku telah memahami apa yang engkau telah katakan. Jangan engkau perangi mereka sampai datang perintahku kepadamu. Lantas Muawiyah pun bertanya, kenapa wahai Amirul Mukminin? Jawab dia, aku pernah dengar Nabi bersabda, la tazharanna turku 'alal arab hatta tulhiqaha bimanabiti syihi wal qaisum fa ana akrahu qitalahum lizalika. Sesungguhnya bangsa Turk akan mengalahkan orang Arab sehingga mengejarnya di Asyih dan Al-Qaisum, dan aku tidak suka berperang kerana hal perkara tersebut. Dalam kitab Mu'jamul Buldan disebutkan Syekh ini adalah perkampungan Bani Yarbu' di Yamamah. Adapun Al-Qaisum adalah sebelah timur antara pertengahan jalan Mekah dengan Kufah yang dilalui oleh jemaah haji, berdekatan dengan Ajak, Salma, Jablam dan juga Taif.
Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu dia cerita, ayahnya pernah duduk bersama Nabi. Kemudian Nabi pun bercerita, inna ummati yasuquha qaumun iradul awjuh sigharul a'yun ka'anna wujuhahumul hajafu salasa mirarin hatta yulhiquhum bi jaziratil arab. Sesungguhnya umatku akan dikejar sebanyak 3 kali oleh satu kaum yang berwajah lebar, mata sepet, muka mereka seperti perisai, kayak orang Cina betul sehingga ya, mereka dapat mengejarnya orang-orang Mongol di semenanjung Arab. Amma sabiqatul ula fayanju man haraba minhum. Adapun kali pertama, selamatlah orang-orang yang lari daripadanya. Wa amma thaniyatu fayahliku ba'du wa yanju ba'du. Pada kali kedua, sebahagian yang pula binasa dan yang lainnya pula selamat. Wa amma salisatu fayastalimuna kulluhum man baqiya minhum. Sementara pada kali yang ketiga, mereka semua membunuh mana-mana orang yang masih hidup. Qalu ya Nabi Allah, man hum? Sahabat bertanya, ya Rasul, siapa mereka ni ganas sangat ni? Qal humut turku, itulah bangsa Turk, kata Nabi. Qala amma walladhi nafsi biyadihi la yarbitunna khuyulahum ila sawari masajidil muslimin. Kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kuda-kuda mereka nanti akan ditambatkan di setiap tiang-tiang masjid orang-orang Islam, kata Nabi. Maka kata Abdullah bin Buraidah, selepas Nabi cerita begitu, ayahnya iaitu Buraidah tak pernah berpisah dengan 2 ataupun 3 ekor unta sebagai bekal perjalanan, dan dia akan sentiasa sediakan air minum sebagai bekalan sekiranya dia mendengar tentang sabda Nabi musibah yang akan dibawa oleh puak-puak Turk ini. Hadis riwayat dalam Musnad Imam Ahmad. Kenapakah Muawiyah dia marah kalau kita serang balik bangsa Turk ini? Sebab masyhur pada zaman sahabat ada satu hadis yang berbunyi, utruku turka ma tarakukum, biarkanlah bangsa Turk selama mereka membiarkan kamu. Hadis dalam Sunan Abu Daud. Soalannya, bila masa bangsa Turk dia pernah datang menyerang bangsa Arab? Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menceritakan, asalnya dulu orang Turk ini ramai jadi banduan, ramainya banduan. Akhirnya zaman Al-Mu'tasim diambil semua orang ni jadi tentera, jadi askar. Orang Turk ini dia jenis tak reti bahasa, kaduk naik junjung tak kaduk diri. Dia bunuh pula Al-Mutawakkil yang merupakan putera kepada Al-Mu'tasim, sebab tak bagi orang tu ada pewaris. Dia dah besar kepala, minta hak macam-macam. Akhirnya dia bergabung dengan kerajaan Ad-Dailam, jadi gunting dalam lipatan. Dan pemimpin As-Samaniyah juga adalah daripada bangsa Turk. Kemudian muncul pula dinasti Sabaktikin, dinasti Saljuk. Pengaruh mereka ni sampai ke Iraq, sampai ke Syam, sampai ke Rom. Kemudian muncul dinasti Zanki yang kalahkan kerajaan di Mesir, Syam dan juga Hijaz. Akhir sekali muncul Genghis Khan pada abad yang ke-6. Kemudian muncul pula Puak Ling yang dipimpin oleh Timur. Kemudian datang pula ke Syam, dia bakar Damsyik sampai ke bumbung-bumbung. Mereka jajah pula sampai Rom, sampai India. Memang puak yang ganas ya. Tapi jangan kita terlampau kutuk mereka sangat, sebab pada akhirnya kebanyakan daripada mereka ini menganut ajaran Islam. Sebagaimana hadis menyebutkan, wa tajiduna min khairin nasi ashaddahum karahiyatan li hadzal amri hatta yaqa fihi wan nasu ma'adinu khiyaruhum fil jahiliyah wa khiyaruhum fil Islam. Dan kamu akan mendapati manusia yang paling baik adalah yang sebelumnya paling kamu benci, dan mereka masuk Islam dan masuklah mereka ke dalamnya. Orang terbaik dari mereka pada masa jahiliyah adalah orang terbaik pada masa Islam. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Manaqib Katanya juga Genghis Khan Alamatun Nubuwah masuk Islam juga, Islam. kata Ustaz ini.
Jadinya puak-puak Tartar, puak-puak daripada kerajaan Empire Mongol, puak-puak Turk jahat, tetapi akhirnya mereka ini semua memeluk Islam. Baik, Berarti apa pandangan tuan kitab kita sebenarnya? yang Sebelum Ihsan kita masuk tutup Islam tajuk juga Ya'juj kata Ma'juj ini, Ustaz. apa pandangan tuan kitab mengenai isu Ya'juj Ma'juj akan keluar? Ini pandangan tuan kitab. Kata dia, keluarnya Ya'juj Ma'juj di akhir zaman masih belum terjadi belum sampai terjadi. sekarang, kata dia. Ini pandangan Berarti- dia. Muka surat 298. Berarti kan ada yang bilang tuh ustadz-ustadz atau ulama-ulama, aku pernah dengar ceramah juga, kalau Ya'juj dan Ma'juj tuh sudah keluar. Banyak yang bilang juga ya, yang banyak yang mengkaji seperti itu. Tapi kata Ustadz Balisa belum keluar ternyata, guys. Perenggan paling bawah. Apa hujah dia? Hujahnya adalah hadis-hadis sahih menunjukkan kemunculan mereka hanyalah selepas turunnya Nabi Isa. Selagi Nabi Isa tak turun, maka tak boleh nak dikatakan apa yang berlaku ini adalah Ya'juj Ma'juj. Ada orang nak mengatakan virus yang sedang merebak sekarang ini adalah Ya'juj Ma'juj. Teori pandangan. Berarti Kalau kata tuan setelah- kitab, selagi tak turun Nabi Isa, Nabi Isa turun. berdasarkan hadis-hadis sahih, selagi itulah tidak akan datanglah Ya'juj Ma'juj ini. Dan Nabi Isa, kata tuan kitab, akan berdoa kepada Allah supaya mereka dihancurkan, dan Allah akan hancurkan mereka, kemudian melemparkan mereka nanti ke lautan, serta mengamankan negara-negara dan negeri-negeri yang sebelum ni huru-hara jadi aman daripada kejahatan-kejahatan mereka. Maka selesailah kita tajuk Ya'juj dan Ma'juj. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini berkesempatanlah kita masuk kepada fasal yang kelima, muka surat 299, iaitu gempa bumi, gempa bumi. tanah runtuh di 3 wilayah. Gempa bumi, Kemarin tanah juga baru runtuh gempa bumi di Turki, 3 kan? wilayah. Muka surat 299 bagi yang ada kitab. Yang tak ada kitab tak dapatlah nak menolongnya. Kedai buku tutup belaka sekarang ni, ya. Baik. Muka surat 299, fasal yang kelima, Ya'juj Ma'juj selesai. Pertama, tuan kitab bawakan apakah makna khasaf. Khasaf dalam Tartibul Qamus Al-Muhit dan juga kitab Lisanul Arab dikatakan khasful makani yakhsifu khusufan. Maknanya adalah ditenggelamkan ke dalam bumi dan hilang pula di dalamnya. Antara makna kalimat ini adalah firman Allah, fa khasafna bihi wa bidarihil arda, maka kami benamkan Qarun berserta dengan rumahnya ke dalam bumi. Surah Al-Qasas ayat 81. Kalimat Al-Khasaf disebut sebanyak 8 kali yang diulang-ulang dalam 7 surah Al-Quran. Pertama dalam surah Al-Qasas ayat 81 sampai 82. Yang kedua surah Al-Ankabut ayat 40. Yang ketiga surah An-Nahl ayat 35. Yang keempat dalam surah Al-Isra ayat 68. Yang kelima surah Saba ayat yang ke-9. Yang keenam surah Al-Qiyamah ayat ke-8. Dan yang ketujuh dalam surah Al-Muluk ayat yang ke-16. Jadi 3 penenggelaman ke dalam bumi adalah termasuk dalam tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam beberapa hadis berkaitan dengan tanda-tanda besar kiamat. Sebenarnya saudara, kita pernah bincangkan secara asas bab ini pada masa kita bincangkan tanda kecil kiamat yang ke-30, iaitu banyak terjadi gempa bumi. Itu pada muka surat 129. Dah lama dah kita mengaji dulu. Yang mana Nabi dalam satu hadis menyebut, la taqumu sa'atu hatta takthura zalazilu. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga banyak terjadinya gempa bumi. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Baik, yang kedua, tuan kitab mencatatkan dalil-dalil dari As-Sunnah
tentang akan terjadinya 3 gempa. Ini muka surat 299 yang di bawah itu. Ada beberapa hadis. Pertama, Nabi menyebutkan, inna sa'ata lan takuma hatta taraw 10 ayatin. Fadzakara minha wa salasatu khusufin, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil Arab. Sesungguhnya kiamat tidak akan berlaku sehinggalah kamu melihat 10 tanda. Lalu Nabi menyebutkan antara tandanya adalah 3 penenggelaman ke dalam bumi, penenggelaman di sebelah timur, penenggelaman di sebelah barat, dan penenggelaman di Jazirah Timur Arab. Kita masuk juga Hadis dalam Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah. Hadis yang kedua, Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sayakunu ba'di khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil Arab. Qultu ya Rasulullah, ayakhsifu bil ardi wa fiha salihun? Qala laha Rasulullah idza aktsaru ahliha al khabathu. Apa maksudnya? Sepeninggalanku nanti akan terjadi 3 penenggelaman di timur, penenggelaman di barat, dan penenggelaman di Jaziratul Arab. Maka Ummu Salamah bertanya, apakah bumi akan ditenggelamkan sementara di dalamnya ramai orang-orang saleh? Maka Nabi pun menjawab, kalau penduduknya sudah banyak melakukan kefasikan dan kekejian, maka itulah yang akan berlaku. Hadis dalam riwayat At-Tabrani. Tenggelamkan guys. Baik. Yang ketiga, kata Tuan Kitab muka surat 300, adakah gempa-gempa itu telah pun terjadi? Baik, dalam kitab Al-Isya'ah muka surat 49 disebutkan 3 jenis gempa, iaitu gempa di 3 wilayah tersebut masih belum terjadi sampai sekarang. Sebelum terjadi, seperti tanda-tanda kiamat besar yang lain yang juga masih belum muncul, kata Tuan Kitab. Walaupun sebahagian ulama berpendapat bahawa itu telah terjadi, tapi Tuan Kitab mengatakan ianya belum terjadi. Ada ulama yang mengatakan dah terjadi. Sebagai contoh, Asy-Syarif Al-Barzanji, pengarang kitab Al-Isya'ah Asyrati As-Sa'ah, dia mengatakan dah pun terjadi. Tapi yang benarnya bahawa perkara itu, kata Tuan Kitab, masih belum berlaku sampai sekarang. Yang berlaku hanyalah penenggelaman yang di tempat yang berbeza-beza, terjadi pada zaman yang berjauhan, dan itu hanyalah tanda-tanda kecil kiamat saja, kata Tuan Kitab. 3 penenggelaman yang bakal berlaku ini sangat besar dan sangat menyeluruh, dan akan berlaku di pelbagai belahan bumi, di bahagian timur, barat, dan juga semenanjung Arab. Kalau timur kita juga termasuk gitu ya, daerah kita ya. Nanti timur, semenanjung Arab juga langsung 3-3-nya tenggelam gitu, baru dia kiamat gitu. Kalau sekarang masih kecil-kecil aja, nggak barengan. Kayaknya harus sama-sama tenggelam gitu baru terjadi betul-betul kiamat ya. Baik itu kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan telah ditemukan penenggelaman di pelbagai tempat. Akan tetapi mungkin saja yang dimaksud dengan 3 penenggelaman adalah sesuatu yang lebih dahsyat daripada yang telah ditemui, seperti ukurannya dan tempatnya yang lebih besar. Hal ini diperkuat dengan apa yang disebut dalam sebuah hadis, bahawa penenggelaman itu terjadi ketika banyaknya maksiat dan kekejian yang berlaku di tengah manusia, iaitu ketika maksiat bermaharajalela. Ini muka surat 301. Sudah sebentar lagi gitu. Cuma saudara, dalam internet heboh tentang teori gempa bumi yang berlaku di 3 penjuru dunia. Ialah namanya internet. Sekarang ni pula netizen ni ramai yang masa 8 PKP belaka, mereka memang kerja ngadak internet je lah hari-hari. Netizen ni pula tak ada benda yang dia tak tahu, semua benda dia tahu. Musim ni pula menghadap internet, lagi banyak dia tahu. Lepas tu kata orang tu nak tahu panjang dan belikunya sungai, tanya pada seluang. Nak tahu dalamnya lubuk, tanya memerang. Nak tahu lebarnya padang, tanya pada belalang. Nak tahu tebalnya hutan, tanya empat belang.
Tapi kalau nak tahu semua perkara, tanya netizen. Tak ada benda dia tak tahu. Semua dia tahu. Tanya netizen. Cerita emas koyok dia tahu, emas bocor dia tahu, cerita rimau panjang, rimau pendek, semua dia tahu belaka. Tak ada benda hak dia tak tahu. Termasuklah cerita kiamat pun dia tahu juga. Iaitu cerita kononnya telah berlaku 3 penenggelaman ataupun gempa bumi. Ada yang Kita bilang di gitu ya? kuliah duha ni, kita baca, kita terima, berlega dalam laman sosial, kita baca, tapi kita kena selarikan dengan dalil-dalil Quran, hadis dan juga qaul atau kajian para ulama yang muktabar. Kajian ulama muktabar. Dalam sebaran itu digunakan hadis daripada Huzaifah bin Asid dan juga Ummu Salamah yang kita bincangkan sebentar tadi. Dalam bahasa Arab, gempa bumi ni kita panggil dengan 3 perkataan. Pertama zalzala ataupun rajafa, yang kedua rajja, yang ketiga dakkah. Zalzala ni dia goncang, lain. Kalau rajja goyang, lain. Goyang, goncang. Kalau dakkah roboh terus, dia lain. Dari segi perspektif teologis, berdasarkan Al-Quran, 4 kalimat yang kita sebutkan sebagai zalzala, rajafa, rajja, dakkah ini, dia duduk dalam 7 ayat Al-Quran yang membicarakan tentang gempa bumi. Ada 3 ayat dalam surah Al-A'raf, ayat 78, ayat 91 dan 155. Ada 1 ayat dalam surah Al-Ankabut, ayat 37. Ada 1 ayat dalam surah Al-Waqi'ah, ayat yang keempat. Ada 1 ayat dalam surah Al-Fajr, ayat 21. Dan ada 1 ayat dalam surah Al-Zalzalah, ayat yang pertama. Adapun hadis-hadis, dia guna perkataan khasfun, lain. Apa makna khasfun? Dalam Tartibul Qamus Al-Muhit dan juga Lisanul Arab, khasfun ni tenggelam dalam bumi, lepas tu hilang terus. Tenggelam, hilang. Masuk, hilang terus. Berarti kan kayak air gitu ya. Maksudnya kayak tsunami gitu kan. Hilang, cuman kelihatan air aja, permukaan air. Mungkin kayak gitu nanti ya ditenggelamkan karena tsunami mungkin guys ya. Mungkin bisa jadi guys tsunami besar gitu. Sebagaimana tadi kita sebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 81, Allah Ta'ala ceritakan dia benamkan Fir'aun, Qarun dengan rumah-rumahnya sekali hilang. Lepas itu panggil harta karun, hilang semua. Bila kita cerita yang orang sebar dalam WhatsApp dan macam-macam, penenggelaman tersebut telah berlaku ataupun tidak. 3 penenggelaman yang disebutkan dalam hadis tanda besar kiamat ini masih belum terjadi sampai sekarang. 3 penjuru dunia yang tenggelam. Contohnya dalam WhatsApp tu diceritakan ada satu hadis, khasfu bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil Arab. Maka berlakulah 3 penenggelaman. Arab aja belum tenggelam. Di timur, di barat dan di semenanjung Arab. Timur ini mereka katakan sebagai Aceh. Aceh. Kita katakan begini, sebenarnya tidak ada gempa bumi di Aceh. Tsunami tidak ada. Aceh. Yang ada berlaku dulu adalah gempa bumi lautan Hindi, lain. Dia bukan gempa bumi di Aceh, gempa bumi di laut, gempa bawah laut. 9.3 skala Richter. Dan bukan hanya Aceh saja kena, Sri Lanka, India, Thailand, Maldives, Somalia, Myanmar, Kepulauan Seychelles, dan negara kita pun kena. Jadi tak timbul isu. Dan total kematian ketika di Aceh itu baru 230,210 orang. Dalam ranking musibah yang paling membunuh di dunia, apa yang berlaku tsunami di Aceh itu baru ranking ke-5 dunia. Ranking pertama paling tinggi berlaku di Jiaqing di China pada tahun 1556, zaman dinasti Ming. Berlaku gempa bumi tak banyak, 8 skala Richter saja, tapi yang mati 830,000 orang terkorban. Tenggelam habis kampung itu. Kemudian dalam WhatsApp itu disebutkan kononnya kalau tengelaman di barat berlaku di Bandar L'Aquila, Itali.
L'Aquila, Itali pada 6 April tahun 2009. Kononnya dah pun berlaku. L'Aquila ini di satu daerah dulu dalam negeri Abruzzo di tengah-tengah Itali. Kita nak perbetulkan, sebenarnya sebelum kejadian tahun 2009 itu, L'Aquila ini dah 10 kali kena gempa. Tahun 13-15 dia dah berlaku gempa meluluh lantahkan San Francisco Church. Tahun 1349 pun berlaku juga yang kali kedua gempa bumi. Tahun 1452 berlaku. Tahun 1461, tahun 1501, tahun 1646, tahun 1703, tahun 1706, tahun 1786 dan tahun 1958. Yang itu kena 5.0 skala Richter. Jadi bukanlah kali pertama. Yang berlaku pada 6 April tahun 2009 pukul 1.32 tengah hari, itu 6.3 skala Richter dan telah meruntuhkan sebanyak 11,000 buah bangunan, 308 orang terbunuh, 1,500 orang tercedera, 65,000 orang hilang tempat tinggal, dan gegaran itu di L'Aquila itu dirasakan sampai ke Abruzzo, Rome, Lazio, Marche, Molise, Umbria dan Campania. Juga ya. Itu pengalaman di barat. Belum berlaku lagi. Kemudian disebutkan Semenanjung Arab. Nah, berlaku gempa bumi di Semenanjung Arab. Gempa bumi 5.39 skala Richter di bahagian barat Arab Saudi. Kita juga nak perbetulkan. Kita kena faham bila Nabi sebut Jaziratul Arab, Semenanjung Arab ataupun Kepulauan Arab, di mana duduk? Jaziratul Arab dia terletak di Asia Barat, antara Afrika dan juga Asia, dan sebahagian besar daripada kawasan Timur Tengah, dan dia dikelilingi oleh Laut Merah di bahagian barat dan juga barat daya, Laut Arab di sebelah selatan, Teluk Oman di sebelah timur, Teluk Parsi di timur laut, dan Teluk Aqabah di bahagian barat laut. Itu Semenanjung Arab. Antara contoh negara-negara yang duduk di Semenanjung Arab sekarang ini adalah Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, UAE, Yaman, dan yang paling popular Arab Saudi. Ini semua duduk dalam Jaziratul Arab. Sebenarnya di semenanjung tanah Arab dah banyak kali berlaku gempa bumi. Bukannya yang baru disebutkan dalam internet itu, tidak. Tapi enggak tenggelam ya. Banyak kali. Tahun 1982 bulan Disember pukul 9.12 pagi telah berlaku gempa bumi di Damar sebelah utara Yaman, 6.2 skala Richter, 2,800 orang terkorban dan 1,500 orang cedera. Jadi bukan benda baru. Tahun 1995 berlaku gempa bumi pukul 6.14 petang di Teluk Aqabah. Teluk Aqabah ini terletak antara Mesir, Israel, Jordan dan juga Arab Saudi. Dikenali sebagai gempa bumi Nuwaibah, 7.3 skala Richter, 8 orang terkorban, 30 orang yang cedera. Tahun 2008 pukul 3 petang berlaku di Bandar Abbas gempa bumi yang juga memberi kesan sampai ke Dubai di UAE, 6.1 skala Richter. Ada berlaku 17 gegaran, paling lama 30 second, dan mengorbankan seramai 7 orang dan 47 orang cedera. Jadi gempa bumi di Semenanjung Arab bukan benda rare, benda tu selalu berlaku. Sering ya. Bahkan kalau kita nak campur Syria lah, kita campurkan sekali Syria. Syria saja ada 6 gempa bumi dah pun berlaku. Tahun 115, tahun 1202, tahun 1138, tahun 1157. Ada direkodkan banyak kali berlaku gempa bumi. Apa yang berlaku di Arab Saudi itu sebenarnya bukannya gempa bumi, tetapi volcanic quakes. Volcanic quakes ni kalau kita buka laman web The Smithsonian Institution's GVP, Global Volcanism Program, dia ada simpan data berkenaan volcano di kawasan Middle East and Indian Ocean. Kalau kita klik pada volcano search dan juga eruption search, kita klik negara, klik tahun,
taibkan Saudi Arabia, akan keluarlah kurang lebih 24 data tentang volcano yang berlaku di Arab Saudi. Dalam kes yang berlaku pada tahun 2009 itu, dapatan daripada Saudi Geological Survey untuk kajian nature geoscience, ia hanyalah gegaran dari kawasan lava purba yang dinamakan Harat Lunair, juga dikenali dengan Harat Asyaqah atau Harat Asyarqiyah. Dia terletak di barat Laut Madinah, bukannya di barat Saudi seperti yang disebarkan. Jaraknya 223 km daripada kota Madinah sekarang. Harat Lunair ini tuan-tuan, dia seluas 180,000 km persegi. Dia dah terbentuk 30 juta tahun dulu apabila Arab Saudi berpecah daripada Afrika. Dan dia pernah letuskan lava tahun 1258 Masihi dan asapnya nampak sampai ke Mekah. Dan dia dah diisytiharkan tidak aktif. Namun beberapa tahun yang lepas, pakar geologi di Saudi telah kesan ada 30,000 gempa yang berlaku di kawasan Harat Lunair. Mereka gunakan sensitive equipment untuk nak kesan bunyi, dan mereka temui ada 19 gempa pada magnitude yang keempat, dan pada 2009 naik jadi 5.4. Aktif lagi beberapa kediaman di Al-Aish ketika itu telah mengalami retak. Maka kerajaan Arab Saudi telah pindahkan secara rahsia 40,000 penduduk berdekatan. Ini tidak diketahui oleh ramai orang. Dan para penyelidik telah jumpa satu kawasan tanah yang meretak ataupun pecah merekah sejauh 8 km panjang dan 3 km lebar. Sebab itu kita jangan ingat kalau bekas gunung berapi ke apa takkan aktif lagi. Jangan. Walaupun dia telah diisytiharkan sebagai tidak aktif ataupun bertaraf pre-Holocene dah jutaan tahun, tapi kita jangan lupa sampai masanya dia akan meletup balik, dan itulah yang akan berlaku kepada tanda besar kiamat nanti. Berlaku penenggelaman itu kerana letupan-letupan ini. Tapi kita tidaklah nak nyebut negara orang sangat. Kita pun di Malaysia ni pun, kita pun ada gunung berapi kita. Gunung berapi kita terletak di Bom Balai Tawau. Ini kena banyaklah berdoa. Walaupun gunung itu diisytiharkan sebagai tidak aktif, dipanggil sebagai pre-Holocene, dah usianya jutaan tahun, tapi ialah walaupun dia dah tua ke dah purba ke, kita jangan lupa otai masih berbisa. Buatnya esok kita nano lara sangat banyak maksiat, dia batuk saja esok hitam kita keluar asap saja. Apa terbang pun tak boleh belayar lagi, tak boleh terbang lagi dah. Jadi benda tu akan berlaku. Jadi kata tuan kitab, gempa-gempa ini masih belum terjadi. Selesailah kita muka surat 301. Kita masuk pada muka surat 302. Ni mana yang sempat kita cerita, tak sempat kita sambunglah minggu depan, sebab menengokkan kepada sidang penonton, para pelajar kita. Bulan-bulan puasa ni dia tak berapa rut nak belajar sebenarnya, sebab tak rut tu lah, tak biasa bulan puasa jarang belajar. Kita masuk muka surat 302, pasal yang ke-6, iaitu kabut. Ini bukan kabut sel, tak, kabus. Ejaan kok terjemah ni kabut. Kalau bahasa Arab ad-dukhan, asap, kabus asap. Muka surat 302, iaitu munculnya asap pada akhir zaman adalah salah satu daripada tanda-tanda besar kiamat. Dan perkara ni pun banyak sangat teori. Kita akan mulakan dengan teori dulu. Ada yang kata ni nuclear holocaust. Holocaust. Dia menghasilkan mushroom cloud of a nuclear bomb. Macam-macam lah teori asap ni akan muncul pada bulan puasa tahun ini. Bila dia keluar tu tanda kiamat nak berlaku lela. Apa perbahasan ilmu tentang perkara berkaitan dengan asap ini? Yang penting asap ini ada disebut dalam Quran. Surah Ad-Dukhan ayat 10 sampai 11. Fartaqib yawma ta'ti sama'u bidukhanim mubinin yakshan nas hadza azabun alim. Tunggulah pada hari ketika langit membawa asap yang nampak jelas yang meliputi manusia.
inilah azab yang pedih. Surah Ad-Dukhan ayat 10 hingga 11. Apakah agaknya huraian kepada asap ini? Ini kita akan bincangkan pada kesempatan ini keren minggu juga hadapan, nih, guys. insya-Allah. Asap ini Sekadar apa itu kuliah duha kita. Nanti Sekali kita lagi tengok, kita guys, mengucapkan asap. ribuan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Indo React. Oke, itu tadi ceramah Ustadz Badli Sa'alauddin ya guys ya. Sudah kita tengok panjang banget ya. Ada banyak tadi yang dijelaskan di ceramah tadi ya, tentang keturunan Turk, terus gempa tadi. Jadi kita sudah tahu sebenarnya asal usulnya keturunan Turk itu siapa saja dan dari mana gitu kan ya. Genghis Khan itu juga termasuk bangsa Turk. Tentang Ya'juj dan Ma'juj juga kita sudah dengar tadi ya. Nanti kita tengok lagi sambungan ceramah yang satu ini, sambungan kuliah yang satu ini juga bagus kayak tentang asap guys, tentang asap yang akan datang di akhir zaman nanti. Nah itu juga penasaran juga aku, asapnya itu seperti apa, teori-teorinya tuh apa aja gitu kan, pasti bagus itu guys. Jadi stay tune terus di Indorek TV, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menjadi member dari channel ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.